Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik dan anda semua yang sudi meluangkan masa untuk mengikuti perkongsian program belajar Sains dan Teknologi PAS yang dibawakan oleh IEEE Malaysia Comsoc BTS Joint Chapter. Saya, Teknologis Dr. Fatimah Zahra binti Ali yang merupakan pensyarah daripada Universiti Teknologi Mara UiTM akan berkongsi bersama anda semua topik pada kali ini yang bertajuk Teknologi Satelit. Jadi, bercakap tentang satelit. Apa itu sebenarnya satelit? Bila kita sebut saja perkataan satelit, kita dah tahu dah itu merupakan sebuah objek dilancarkan oleh manusia ke angkasa yang memberi isyarat ataupun signal kepada kita di bumi. Seperti kita dapat menonton televisyen atau dapat membuat panggilan telefon, betul. Tapi sebenarnya, apa-apa sahaja yang berada di angkasa dan mengelilingi sesuatu objek yang lebih besar, kita panggil ia sebagai satelit. Jadi, terdapat dua jenis satelit sebenarnya di angkasa, iaitu satelit semula jadi ataupun natural satellite, dan yang kedua adalah satelit buatan ataupun artificial satellite. Jadi, kita tonton sedikit video berkenaan penerangan antara dua jenis satelit ini. Okey, dekat sini dia tunjuk natural satellite is any celestial body in space that orbit around a larger body. Maksudnya, apa-apa sahaja objek yang mengelilingi body satu-satu objek yang lebih besar daripadanya, ianya adalah merupakan satelit ataupun satelit dalam bahasa Melayu. Jadi, dekat angkasa, bila kita dah tengok ada planet, ada bulan yang mengelilingi planet lain, itu kita panggil sebagai satelit semula jadi. Manakala satelit buatan pula ataupun artificial satellite adalah sesuatu yang kita manusia reka dan buat dan hantar ke angkasa. Jadi topik pada kali ini berkenaan dengan teknologi satelit adalah kita akan memfokuskan berkenaan satelit buatan manusia. Jadi ini adalah definisi bagi satelit, alat rekaan manusia yang dilancarkan ke angkasa lepas dan mengelilingi bumi, bulan atau apa-apa saja planet lain bagi tujuan perhubungan, penyelidikan dan sebagainya. Bila kita kata kita yang buat satelit ni, jadi macam mana kita buat satelit ni supaya ia dapat berhubung dengan kita? Jadi ia terdiri daripada komponen elektronik yang boleh bertahan di angkasa lepas. Kenapa perlu ada komponen elektronik yang bertahan di angkasa lepas? Kerana environment, keadaan angkasa lepas tak sama seperti bumi. Ia adalah vacuum dan temperaturenya yang sangat ekstrim. Jadi kita perlu cari barang-barang yang bersesuaian supaya ia tahan lasak di angkasa. Dan kenapa perlu ada satelit buatan ni? Jadi satelit ini mewujudkan sistem komunikasi tanpa wayar atau dalam bahasa Inggerisnya adalah wireless bagi perhubungan kepada peralatan elektronik di bumi. Contohnya, saya nak berhubung dengan kawan saya di luar negara. Jadi tidak ada connectivity atau hubungan secara wayar daripada Malaysia ke luar negara. Jadi kita perlukan hubungan tanpa wayar seperti ini. Dan kenapa ianya dipanggil satelit? Kerana ia mengelilingi bumi dan memberi isyarat perhubungan kepada stesen bumi. Jadi untuk kita menerima isyarat ataupun signal daripada satelit, kita perlu ada sebuah stesen yang dipanggil sebagai stesen bumi. Atau dalam bahasa Inggerisnya adalah earth station ataupun ground station. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan satelit buatan ni, bagaimana satelit ni bermula? Apa sejarah satelit ni? Jadi satelit pertama di dunia merupakan satelit yang dihasilkan ataupun dilancarkan oleh Kesatuan Soviet Rusia. Okey, dan satelit tersebut diberi nama sebagai Sputnik. Ianya dilancarkan pada 4 Oktober 1957. Dan ini adalah dimension ataupun diameter bagi satelit tersebut yang merupakan 58 cm dan mempunyai berat sebanyak 83.5 kg.
Ianya dilancarkan di pangkalan Turatam di Republik Kazakhstan dan ianya mengelilingi bumi pada ketinggian 940 km apogee dan 230 km perigee. Apa tu apogee perigee? Nanti kita akan tengok ya. Dan ia mengelilingi bumi pada selama 98 minit untuk satu pusingan. Dan ia memberi isyarat ataupun frekuensi VHF, very high frequency, dan juga ultra high frequency UHF. Kerana ianya merupakan satelit pertama di dunia, ianya hanya bertahan selama 21 hari je di angkasa. Sebelum diorang Kesatuan Soviet ni, mereka satelit lain yang mampu bertahan lebih lama. Ianya juga disusuli oleh satelit yang direka oleh United States, US, yang diberi nama Explorer. Jadi macam mana rupa satelit pertama ni? Ini rupa dia. Okay, inilah satelit Sputnik. Okay, sejarah di Malaysia pula. Macam mana Malaysia, negara kita sendiri, bermula dengan satelit? Kita bermula dengan satelit pertama kita, iaitu MESAT. MESAT 1, 2, 3, 3A, 3B yang digunakan untuk tujuan penyiaran. Jadi satelitnya adalah satelit besar, satelit komersial kita panggil. Bertujuan untuk berkomunikasi dan diletakkan pada orbit geostationary. Jadi orbit geostationary nanti kita akan sentuh juga nanti. Dan selesai daripada MESAT tersebut, kita juga ada develop ataupun membina satelit kita sendiri, iaitu Tiongsak 1 dan juga Razaksat pada masing-masing tahun 2000 dan juga 2009. Okay. Satelit ini sedikit kecil berbanding satelit MESAT. Bagi Tiongsak 1, ianya seberat 50 kg, manakala satelit Razaksat pula seberat 180 kg. Tapi masing-masing merupakan sejenis satelit mikro. Kenapa dia mikro? Nanti pun kita akan sentuh juga berkenaan ini. Tapi bila sebut pasal makro, maksudnya ianya kecil. Lebih kecil berbanding satelit besar seperti MESAT. Tapi tidaklah sekecil yang, kalau kita faham tentang mikro, kecil yang kita tak boleh nak tengokkan, tapi tak. Ini adalah perbandingan antara satelit mikro dengan satelit komersial yang lain yang lebih besar. Okay, jadi ini dipanggil mikro. Dan kerana ianya kecil, ianya dilancarkan pada ketinggian orbit LEO ataupun low earth orbit, orbit rendah bumi dalam bahasa Melayunya. Tujuan bagi kedua-dua satelit ini adalah bagi pengimejan. Tu ambil gambar lah. Jadi disusuli pula dengan sebuah lagi satelit yang dibangunkan oleh penyelidik daripada UiTM sendiri dan diberi nama sebagai UiTM Sat-1. Dilancarkan pada tahun 2018. Ini lebih kecil berbanding dengan Tiongsak 1 dan juga Razaksat. Kita panggil satelit ini sebagai satelit nano, lebih kecil. Dan ianya juga dipanggil sebagai CubeSat, satelit cube kerana berbentuk cubicle. Okay. Kemudian diikuti pula dengan pelancaran InnoSat 2 daripada ATSB, dan ini juga merupakan sejenis CubeSat, satelit cubicle, tapi bersaiz 3U, lebih sedikit besar berbanding dengan satelit 1U yang dilancarkan oleh UiTM pada tahun 2018 dahulu. Okey, tadi saya tak sebut pasal satelit besar, satelit kecil, satelit mikro, satelit nano. Sebenarnya satelit bentuk-bentuk satelit ni, saiz satelit ni merupakan kategori satelit. Macam mana kita nak tentukan itu adalah satelit kecil ke satelit besar? Kita akan kategorikannya berdasarkan berat satelit tersebut. Ada juga berdasarkan dimension ataupun dimensi ataupun saiz satelit. Jadi kita tengok dekat sini, kategori bagi satelit kecil. Kategori bagi satelit kecil terdiri daripada satelit femto yang bersaiz antara yang beratnya antara 10 hingga 100 gram. Tengok kat sini. Jadi analogi bagi satelit femto adalah seperti ini, sebesar saiz stem saja. Itu dia punya dimension dah, saiz dia. Okey. Analogi saiz bagi satelit femto. Tapi beratnya adalah antara 10 hingga 100 gram. Kemudian kita ada satelit pico. Satelit pico beratnya anggaran antara 100 gram hingga 1 kilogram. Macam mana, berapa besar bentuk satelit pico ini, kita boleh anggarkan seperti bateri. Okay. Dan kita ada satelit nano seperti mana yang saya sebutkan tadi. UiTM dah lancarkan satelit nano berbentuk cubicle ataupun CubeSat. Ini adalah satelit nano.
So ada pelbagai bentuk satelit nano. Kalau kita bentukkan dia dalam bentuk kubikel, kita panggil dia sebagai CubeSat. Dan anggaran beratnya adalah antara 1 hingga 4 kilogram. Jadi bentuknya kita boleh bayangkan seperti satu saiz roti gardenia tu. Okay, dan kemudian lebih besar daripada satelit nano kita panggil sebagai satelit mikro. Beratnya antara 10 hingga 40 kilogram. Macam mana besar satelit makro? Kita boleh anggarkan seperti saiz peti ais yang kecil ataupun minibar yang kita tengok dekat hotel-hotel tu. Manakala kita ada satelit mini. Nama saja mini, tapi mini bagi teknologi satelit sama nanya. Beratnya antara 100 hingga 500 kilogram. Kita boleh bayangkan ianya sebesar dapur gas di rumah kita. Itu adalah satelit mini. Jadi ini adalah kategori satelit-satelit kecil yang dilancarkan oleh manusia ke angkasa. Kita ada juga satelit sederhana, satelit besar dan satelit ekstra besar. Ia juga dikategorikan berdasarkan berat dan juga ukuran saiznya. Untuk satelit sederhana, beratnya antara lingkungan 500 kg ke 1 tan. Manakala lebih besar daripada itu, 1 tan hingga 5 tan, ia dipanggil sebagai satelit besar. Jika ianya melebihi 5 tan, ianya dipanggil sebagai satelit ekstra besar. Jadi dekat sini saya telah bagi contoh jenis-jenis satelit sederhana seperti Risat 2BR1 oleh India, yang dilancarkan oleh India, manakala satelit besar Express 103 yang dimiliki oleh Rusia, dan satelit ekstra besar yang dimiliki oleh NASA yang diberi nama sebagai GOES-16. Okey, satelit-satelit tadi perlu dihantar ke angkasa untuk mengelilingi bumi. Jadi, bila dihantar ke angkasa, dia hantar pada pelbagai ketinggian. Jadi, ketinggian tersebut kita panggil sebagai orbit. Jadi, kalau tengok pada gambar rajah ni ada terdapat pelbagai jenis orbit. Jadi, kita akan pergi satu persatu. Baik. So, ini adalah gambar rajah yang sama seperti tadi. Jadi, orbit pertama yang saya akan sentuh di sini adalah orbit LEO, Low Earth Orbit. Jadi, ketinggian orbit LEO adalah pada 200 hingga 1,500 kg daripada paras bumi. Itu adalah LEO. Dan bila kita lancarkan satelit ke orbit LEO ni, satelit tu dapat mengelilingi bumi selama 90 hingga 120 minit untuk satu pusingan. Jadi, contohnya, katakanlah satelit dia berada di sini. Untuk dia cukupkan satu pusingan bumi, dia mengambil masa selama 90 minit ataupun 120 minit. Berdasarkan ketinggian lah. Lebih tinggi satelit itu dilancarkan pada orbit LEO, lebih lamalah ia dapat mengelilingi bumi. Jadi tempos untuk satu-satu satelit melalui satu kawasan, contohnya apabila dia lalu pada kawasan Malaysia, berapa lama dia berada di atas Malaysia? Dia melalui Malaysia selama 90 minit lah. Itulah tempoh melalui satu-satu kawasan. Anggarannya adalah 90 minit secara purata. Selalunya, satelit yang dilancarkan pada ketinggian LEO ni adalah untuk tujuan komunikasi dan juga pendirian jarak jauh atau bahasa Inggerisnya remote sensing. Kita juga ada medium earth orbit. Di mana ketinggiannya di antara 6,000 hingga 20,000 kilometer daripada bumi. Bila kita lancarkan satelit ke orbit MEO ni, ianya mengambil masa 6 hingga 8 jam untuk memenuhi satu pusingan bumi. Dan ia dapat melalui satu-satu kawasan dengan tempoh antara 2 hingga 8 jam. Maksudnya lagi jauh, lagi lama lah dia ambil masa untuk melalui satu-satu kawasan. Dan kerana ianya lebih besar, lebih tinggi daripada LEO, jadi kawasan liputan satelit yang dilancarkan pada ketinggian MEO adalah lebih besar berbanding dengan LEO. Oleh yang demikian, selalunya tujuan kita hantar satelit ke MEO adalah untuk navigasi ataupun GPS, kerana dia boleh cover area lebih besar. Kita juga ada HEO. HEO ni adalah orbit ellipse. Kenapa dia ellipse? Sebab dia sengit. Kalau tengok kat situ dia sengit. Macam MEO dan LEO, dia tak sengit macam HEO. HEO dia bila kita nampak dia sengit, maksudnya dia ada inclination angle. Sudut inclination. Jadi sudut kencondongan. Dalam bahasa Melayunya,
Sudut kecondongan bagi orbit HEO ni, high Earth orbit, adalah antara 25 degree hingga 155 degree. Ni kecondongan dia. Okey. Dan ketinggian HEO melebihi GEO lah. Okey. Dan tentu sekali melebihi LEO. Okey, kat sini nak tunjukkan tentang apogee dan perigee. Tadi ada sebut pasal apogee dan perigee kan? Jadi apa tu apogee? Apa tu perigee? Okey, ini apogee. Apogee adalah jarak antara bumi dan orbit yang lagi jauh, maksimum. Okey, yang paling jauh. Itu adalah apogee. Manakala jarak dekat kita bagi dia sebagai perigee. Selalunya kita letak satelit pada ketinggian HEO ni adalah untuk tujuan komunikasi, seperti radio satelit dan juga remote sensing. Dan ianya boleh cover kawasan-kawasan yang tak boleh diliputi oleh satelit di MEO ataupun LEO. Contohnya kawasan di Kutub Utara ataupun Kutub Selatan. Kita ada juga satelit orbit yang paling tinggi, iaitu orbit geostationary Earth orbit, GEO. Okey, ketinggiannya adalah lebih besar berbanding orbit-orbit lain, iaitu 36 ribu kilometer. Jadi ambil masa untuk mengorbit bumi selama 24 jam. Kenapa ambil masa lama sangat? Sebenarnya bila kita hantar satelit ke orbit GEO, halaju satelit itu untuk mengelilingi bumi sama seperti halaju putaran bumi. Kan bumi sentiasa berputar, so kita mengelilingi bumi ketika bumi juga berputar. Jadi halaju satelit mengelilingi bumi sama seperti halaju putaran bumi. Jadi bila mereka berdua ni halaju yang sama, kita lihat seperti satelit itu tak bergerak. Tapi sebenarnya satelit itu bergerak. Cumanya halaju sama seperti bumi. Kerana itulah kadang-kadang kita panggil satelit itu sebagai satelit geostationary. Dia statik, seperti kelihatan statik. Masalahnya bukan statik. Sebenarnya dia adalah sama halaju dengan bumi. Kerana itu jugalah dia mengambil masa dalam 24 jam untuk mengorbit satu pusingan di bumi. Okey, satu pusingan bumi. Jadi tujuan kita hantar satelit ini ke ketinggian GEO adalah untuk tujuan penyiaran, komunikasi dan juga kaji cuaca. Okey, kenapa penyiaran kena dekat GEO? Sebab kita tak naklah tiba-tiba tak dapat nak menonton televisyen, betul tak? Kita nak siaran tu sentiasa ada 24 jam. Sebab itulah kita kena hantar pada ketinggian GEO supaya halaju pengorbitan satelit tersebut sama dengan halaju bumi, jadi ianya sentiasa memberi isyarat kepada satu-satu kawasan. Okey, kita ada satu lagi orbit, iaitu orbit polar. Tadi saya kata orbit HEO untuk untuk cover kawasan Kutub Utara, Kutub Selatan. Tapi orbit polar juga digunakan untuk cover kawasan Kutub Utara dan juga Kutub Selatan. Jadi orbit polar ni seperti mana yang adik-adik dan semua lihat, okey, berada di sini, ianya mempunyai sudut kecondongan ataupun inclination angle sebanyak 60 hingga ke 90 degree. Okey, dia nampak seperti straight saja, tapi dia ada kecondongan sedikit sebenarnya. Ianya sama seperti ketinggian LEO, cumanya dia ada sudut kecondongan. Dan jenis orbit ini juga dipanggil sebagai Sun Synchronous Orbit, SSO, yang mengorbit bumi dengan halaju sama seperti matahari. Okey, dan keberadaan satelit tersebut pada satu-satu tempat adalah selama 12 jam. Okey, sama seperti Sun Synchronous Orbit. Sebab tu dia 12 jam. 12 jam cerah, 12 jam malam kan. Jadi dia untuk satu-satu kawasan dia boleh cover ataupun meliputi selama 12 jam. Jadi tujuan kita hantar satelit ke orbit polar ni adalah bagi fungsi kaji cuaca dan juga atmosfera. Jadi adik-adik perlu tengok sebenarnya bila kita hantar satu-satu satelit ni, kita hantar untuk fungsi-fungsi tertentu. Jadi untuk capai fungsi tersebut, kita perlu hantar pada orbit-orbit tertentu juga. Okey, ini adalah satelit dan altitude. Tadi kita dapat tengoklah altitude untuk pelbagai jenis orbit. Kalau adik-adik tengok kat sini, kita tunjuk pada gambar rajah ini orbit LEO ataupun polar tadi, orbit MEO dan juga orbit GEO. Jadi untuk
perbezaan altitude, kita perlu juga menggunakan frekuensi tertentu. Kalau kita guna frekuensi rendah, bila kita hantar satelit ke orbit yang lebih tinggi seperti GEO, kita tak dapat pun isyaratnya sebab ianya terlalu rendah. Jadi apabila kita nak hantar satelit pada ketinggian yang lebih tinggi, altitude yang lebih tinggi, kita perlu mengaplikasikan frekuensi yang lagi besar. Okay, kalau adik-adik tengok kat sini, untuk altitude pada paras LEO ataupun polar, kita boleh menggunakan frekuensi UHF ataupun VHF. Ini adalah anggaran ataupun range untuk frekuensi VHF dan UHF. Okey, manakala jika kita hantar satelit pada ketinggian MEO, kita perlu menggunakan frekuensi yang lebih besar seperti L-band, S-band, C-band dan X-band. Okey, manakala kalau kita hantar lebih jauh iaitu GEO, kita perlu guna lebih besar frekuensinya seperti Q-band, K-band dan K-band. Okey, jadi adik-adik boleh tengok juga dekat sini macam tadi saya telah nyatakan fungsi bagi satelit yang dihantar ke LEO antaranya adalah untuk GPS, bukan? Jadi contohnya kat sini aplikasinya adalah Google Maps sebagai contoh. Okey, kita juga hantar juga satelit ke MEO untuk aplikasi yang ditunjukkan di sini, okay, seperti GNSS dan juga kalau Astro, mesti tahu kan Astro tu apa? Syarikat penyiaran kan, dapat tengok TV, dapat tengok pelbagai saluran. Jadi macam mana kita dapat isyarat saluran tersebut? Kita dapat daripada satelit lah. Dan satelit tu diletakkan pada ketinggian GEO. Okey, seperti MESAT tersebut. Okey, pada bahagian kanan ni adik-adik dapat tengok halaju dan hayat satelit. Untuk MEO, untuk LEO, hayat satelit adalah antara 2 ke 7 tahun. Okey, dan halaju satelit maksudnya berapa laju satelit itu mengelilingi bumi. Lajunya adalah antara 7.8 km per saat. Okey, manakala jika kita hantar lebih tinggi, okey, halaju dia lagi kecil berbanding dengan halaju LEO. Satelit di ketinggian LEO, dan hayatnya lebih besar iaitu antara 10 hingga 15 tahun. Kalau kita pula hantar ke GEO, hayat dia lagi besar. Okey, kadang-kadang hayatnya lebih kurang dengan MEO juga. Tetapi halaju satelitnya seperti mana yang kita nyatakan tadi, sama seperti halaju putaran bumi, iaitu lebih kurang 3 km sesaat. Okey, bercakap tentang frekuensi. Tadi kita dah kata dah, bila kita hantar satelit ke frekuensi, ke orbit tertentu, kita perlu mengaplikasikan frekuensi. Okey, contoh gambar aja kat sini, kita mengaplikasikan 2 jenis frekuensi. Kita bagi contoh aplikasi Astro lah. Mereka menggunakan satelit dengan frekuensi antara 12 ke 18 GHz. Itu frekuensi untuk range Q-band. And then untuk C-band, frekuensinya antara 4 hingga 8 GHz. Okey, Z ini adalah GHz. Jadi macam mana kita nak tentukan mana satu frekuensi yang akan turun, mana satu frekuensi yang akan naik? Apa maksud turun dan naik? Okey, turun tu maksudnya downlink. Satelit tu akan hantar frekuensinya, isyaratnya melalui frekuensi yang diguna pakai ke bumi. Itu kita panggil sebagai downlink ataupun frekuensi bawah. Okey? Ini salah tulis ni. Sepatutnya downlink frekuensi bawah. Okey. Manakala untuk kita uplink, maksudnya daripada bumi kita nak hantar isyarat ataupun signal ke satelit, okey, uplink, kita akan pakai frekuensi yang lebih tinggi. Kalau adik-adik tengok kat sini, uplink frekuensinya 15 GHz untuk Q-band. Manakala C-band diguna 7 GHz. Kalau kita nak buat downlink, okey, downlink ni kita pakai frekuensi rendah daripada band frekuensi tadi. Kalau untuk Q-band kita pakai 12 GHz, kecil berbanding 15 tadi. Manakala untuk C-band kita pakai 4 GHz, lebih kecil berbanding dengan C-band untuk uplink. Kenapa begitu? Kenapa downlink kita pakai rendah, uplink kita pakai tinggi? Adik-adik boleh imagine analogi seperti naik tangga. Naik tangga kita rasa penat, bukan? Jadi bila kita rasa penat, kita perlu kuasa yang lebih tinggi. Sebab tu frekuensi perlu lebih tinggi. Manakala kalau kita nak turun, kita rasa kurang penat.
rasa lebih laju, betul tak? Jadi kita boleh pakai frekuensi yang rendah. Dan kenapa frekuensi uplink dan frekuensi downlink ni tak boleh sama? Kalau sama, nanti akan ada intersection, akan ada interruption sebab dia sama. So tak tahu yang mana satu yang akan kita hantar data daripada satelit ataupun yang mana kita dapat data daripada satelit. Tak tahu. Jadi kita perlu buat perbezaan supaya tidak ada gangguan. Okey. Kalau tadi kita tengok GEO tadi tu, kita letak satu satelit saja dan dia boleh melalui satu kawasan selama 24 jam. Sentiasa ada isyarat, sentiasa ada signal. Tapi kalau kita letak satelit pada orbit yang lebih rendah seperti LEO dan MEO, dia boleh melalui satu kawasan pada tempoh tertentu sahaja. Tapi macam mana kita nak pastikan kita sentiasa dapat isyarat walaupun kita hantar satelit itu pada ketinggian yang rendah. Sebab tadi macam contohnya LEO dia cuma lalu satu kawasan selama 10 minit. Habis tu habis dalam 10 minit dah tak ada isyarat. Jadi macam tidak berfungsi dengan baik lah kalau kita cuma dapatkan isyarat selama 10 minit. Sebab itulah dalam teknologi satelit mereka memperkenalkan teknologi konstelasi ataupun constellation. Dia lancarkan dengan banyak satelit pada ketinggian rendah tersebut supaya satelit itu sentiasa memberi isyarat kepada bumi. Macam mana yang berlaku? Okey, tengok pada gambar rajah ini. Katakanlah kita ada 3 stesen bumi. Di mana kita tunjuk kat sini ada stesen bumi 1, ada stesen bumi 2, ada stesen bumi 3. Okey, dan kita ada satu saja satelit A. Okey, bila satelit A lalu stesen bumi 1, okey, dah stesen bumi 1 dah dapat isyarat. Apabila dia dah melepasi stesen bumi 1, maksudnya stesen bumi 1 dah tak ada isyarat daripada satelit A. Yang dapat isyarat cuma stesen bumi 2. Okey, so dia dah lalu stesen bumi 2 selama 10 minit. Kemudian dah tak dapat dah stesen bumi 2. Sebab itulah perlunya konstelasi. Okey, ini konstelasi. Konstelasi maksudnya kita lancarkan lebih daripada satu satelit ke orbit yang rendah tersebut. Contoh gambar rajah kat sini, kita ada 3 jenis satelit. Satelit A, satelit B dan satelit C. Jadi masing-masing sedang memberi isyarat kepada stesen bumi 1, stesen bumi 2 dan stesen bumi 3. Apabila ketiga-tiga satelit ini bergerak, kita tengok. Okey, bergerak, tengok. Satelit A dah melepasi stesen bumi 1 tapi dia memberi isyarat kepada stesen bumi 2. Jadi stesen bumi 2 masih lagi mendapat isyarat yang sama daripada satelit. Sebentar tadi dia dapat isyarat daripada satelit B kan? Kemudian bila dia bergerak, dia dapat isyarat daripada satelit A pula. Jadi dia sentiasa dapat isyarat. Begitu juga dengan stesen bumi 3. Tadi stesen bumi 3 pada mulanya dia dapat isyarat daripada satelit C. Kemudian apabila satelit C beredar, dia dapat isyarat daripada satelit B. Kemudian apabila satelit B beredar, dia dapat isyarat daripada satelit A. So nampak kan stesen bumi 3 sentiasa mendapat isyarat. Itulah constellation. Sebab itulah kalau kita hantar satelit kecil pada orbit yang rendah, kita perlu lakukan sistem konstelasi supaya satu-satu kawasan itu sentiasa mendapat isyarat. Nah, itu juga bergantung kepada fungsi. Jika fungsi kita memerlukan isyarat 24 jam. Jika tak perlu, tak mengapa. Kita biarkan satelit lalu selama 10 minit ataupun 8 jam, 9 jam saja untuk menjalankan fungsinya. Okey, ini gambar rajah dia. Jadi soalan untuk gambar rajah ni adalah jika satelit mengambil masa 90 minit untuk membuat satu putaran penuh, berapa banyak satelit yang diperlukan untuk meliputi keseluruhan bumi? Okey, kalau dia ambil masa 90 minit untuk mengelilingi bumi, berapa banyak satelit yang diperlukan untuk konstelasi supaya satu tempat tu 24 jam dapat isyarat? Berapa banyak satelit diperlukan? Itu soalan untuk adik-adik jawab nanti. Okey, so operasi stesen bumi. Tadi kan kita dah sebut dah pentingnya stesen bumi bila kita hantar satelit ke angkasa untuk tujuan komunikasi. Tanpa stesen bumi, macam mana kita nak terima isyarat daripada satelit? Okey.
Jadi ini contoh stesen bumi lah. Kita tunjuk kat gambar rajah ni ada dua jenis stesen bumi 1 dan stesen bumi 2. Jadi apabila satelit lalu, okay, ada tengok kat sini, ini adalah bulatan yang ditunjukkan sini adalah coverage liputan satelit bumi, sebab dekat satelit bumi juga ada antena yang memberi frekuensi. Jadi berapa jauh frekuensi itu dapat mengesan isyarat adalah sebanyak kawasan yang dibulatkan di sinilah. Ini sebagai anggaran sahaja. Jadi apabila satelit lalu, kalau tengok ini kawasan liputan satelit pula. Okey, ini adalah luas liputan satelit. Kalau mereka, kalau kedua-dua liputan ini tidak bertembung, maksudnya stesen bumi 1 tidak mengesan kehadiran satelit. Okey. Apabila ianya bertembung seperti gambar rajah di sini, maksudnya stesen bumi 2 ni dah mengesan kehadiran satelit B. So maksudnya bila isyarat frekuensi itu bertembung, barulah stesen bumi dapat mengesan kehadiran satelit. Okey, macam mana nak kira kawasan liputan satelit? Okey, ini adalah analogi, anggaran kira yang paling mudah lah. Kita menggunakan sistem trigonometri. Okey, tangent 45 degree bersamaan dengan X bagi H. Mana X, mana H? Okey, kenapa 45 degree? Kita anggarkan satelit betul-betul berada di paras, dia betul-betul di atas kita. Jadi ketinggiannya adalah, kalau tengok kat sini adalah 90 degree. Jadi untuk sudut di sini adalah 45 degree lah. Okey. Dan menggunakan sistem trigonometri, ianya adalah pembahagian antara lebar X ni dengan ketinggian H. Ini X dan ini H. Jadi andai katalah kita hantar satelit pada ketinggian orbit 380 km, jadi berapa besar kawasan liputan bagi satelit tersebut? Okey, kita tengok kat sini berdasarkan equation atau formula yang diberikan, X adalah 380 km. Sebab tan 45 degree adalah 1 kan? Okey, kalau ini adalah 380 km, ini baru separuh liputan satelit. Jadi kita kena darab 2. Jadi bila darab 2 maksudnya kawasan liputan bagi satelit ini pada ketinggian 380 km adalah 760 km. Ini jika kita anggarkan, kita anggap satelit itu betul-betul berada di atas kita lah, seperti gambar rajah ini. Okey. Okey, kalau tengok sudut-sudut penting, bila kita bercakap tentang teknologi satelit, kita akan menggunakan terma-terma untuk sudut yang penting dalam teknologi satelit seperti elevation, jenis dan azimuth. Jenis adalah bila kita anggarkan satelit betul-betul berada di atas kepala kita. Okey, 90 degree seperti gambar ni, gambar rajah ni. Ini jenis lah maksudnya. Dan elevation adalah kita panggil sudut antara permukaan bumi, plane, okey, dan juga ketinggian satelit tersebut. Okey, kalau satelit itu betul-betul straight, dia 90 degree lah, itu elevation. Manakala azimuth adalah pusingan mendatar seperti ini. Okey, dia pusingan mendatar seperti ini. So pengiraan sudut azimuth bermula daripada 0 hingga 360. Manakala elevation adalah bermula antara 0 hingga 180 sahaja. Okey. So ada tengok kat sini, stesen bumi mula menerima isyarat namun tak berapa kuat sebab dia baru saja sentuh permukaan ataupun kawasan liputan stesen bumi. Manakala kalau stesen bumi satelit betul-betul berada di atas stesen bumi seperti ini, jadi stesen bumi menerima isyarat yang paling kuat sebab dia dalam keadaan zenith 90 degree, betul-betul straight atas kepala kita kan. Okey, bercakap tentang satelit. Macam mana satelit yang dibina? Apakah struktur satelit? Okey, gambar rajah ini menunjukkan struktur-struktur penting, komponen-komponen penting dalam pembinaan satelit. Okay, kita ada antena. Antena ni tujuan untuk perhubungan, komunikasi. Tanpa antena tak bolehlah kita nak hantar isyarat, tak boleh nak transmit the signal. Okey, kita ada juga pendorong tujahan. Pendorong tujahan ni untuk kita kawal kedudukan satelit. Kadang-kadang satelit nak jatuh dah ataupun dia dah lari pada orbit. Jadi kita perlukan pendorong tujahan. Ada juga satelit yang tak menggunakan pendorong tujahan tapi pendorong tujahannya lebih pasif. Maksudnya dia menggunakan sistem
magnetik. Okey, nanti mungkin dia boleh buat bacaan lanjut tentang pendurung tujuan. Kita perlukan kuasa. Jadi kalau satelit kecil dia menggunakan bateri, kalau satelit besar dia boleh mendapatkan kuasa daripada solar panel. Okey, macam mana pun solar panel dia dapatkan kuasa daripada cahaya matahari, betul? Okey, kalau tadi saya cakap tentang bateri akan habiskan bila dah habis pakai, jadi kita perlu recharge bateri tersebut. Jadi dia recharge dapat daripada kuasa daripada matahari melalui panel solar ini. Dan juga badan satelit yang mempunyai sistem kuasa, sistem pengawalan altitude, sistem komputer, sistem komunikasi dan muatan misi. Muatan misi itu adalah fungsi satelit tersebut. Kalau kata untuk pengimajan, jadi muatan misinya adalah kamera. Macam tu. Macam mana keadaan satelit di orbit? Okey. Kalau tadi saya sebut pasal tujahan, ada macam contoh gambar kat sini, dia ada tujahan. Dia boleh bawa satelit tu untuk berada di orbit dia. Kalau katakanlah dia dah lari. Jadi ada juga yang tak ada sistem tujahan sebab dia nak kurangkan penggunaan kuasa. Jadi tapi dia tetap bila dia hantar ke angkasa dia tetap mengelilingi bumi. Bagaimana? Sebab dia ambil contoh, kita ambil analogi baling bola lah. Bila kita baling bola perlahan, bola takkan cepat jatuh, betul? Tapi kalau kita menggunakan kuasa yang tinggi, kita baling bola tu dengan kuat, kita dapat tengok bola tu akan terbang macam tu sebelum dia jatuh ke bumi. Begitulah juga konsep yang kita aplikasikan di angkasa. Angkasa dalam keadaan vacuum. Jadi walaupun dalam keadaan vacuum, dia tetap akan ada daya tarikan graviti bumi. Jadi untuk elakkan satelit tersebut ditarik oleh graviti bumi ataupun graviti daripada planet-planet lain, kita memberi kuasa tujahan kepada satelit ketika kita nak melancarkannya ke angkasa. Jadi sebab itulah satelit akan sentiasa berputar. Tapi lama kelamaan dia tetap akan ada tarikan graviti, akan terkesan juga dengan tarikan graviti. Sebab itulah satelit lama kelamaan dia akan makin dekat dengan bumi sebab disebabkan oleh daya tarikan graviti lah. Tapi dia tetap sebelumnya dia disebabkan oleh daya tujahan pada permulaan tersebut, dia akan mengelilingi bumi lah selama mana yang boleh. Okey, untuk adik-adik yang berada di peringkat sekolah menengah mungkin dah belajar tentang centrifugal, inertial force dan centripetal force ni. Okey, bila kita bagi satu kuasa, dia akan mengelilingi bumi tersebutlah pada hal laju V. Ni M ni adalah dia punya berat, mass. Okey, R ni adalah radius dan objek ini mempunyai dua jenis force, iaitu centripetal dan juga centrifugal. Okey, macam mana satelit ini beroperasi? Tadi kita tengok operasi stesen bumi, macam mana dapat isyarat. Tapi kalau satelit ni bermula daripada bumi hingga ke angkasa, macam mana dia hantar ni? Okey, bagi contoh kat sini, kalau katalah kita menggunakan sistem pelancaran melalui ISS. Pernah dengar tak ISS? International Space Station. Okey, kat atas tu ada astronot, bukan? Jadi kalau katalah kita nak hantar satelit kita pada ketinggian yang sama seperti ketinggian ISS, iaitu LEO, kita boleh menggunakan roket. Jadi roket, ada dua jenis roket lah. Roket yang kalau nak hantar ke ISS adalah roket yang akan menghantar kargo kepada ISS. Okey, dia akan hantar ke ISS kargo yang mengandungi satelit kita ataupun dan juga barang-barang lain lah, sebab nama pun kargo kan. Jadi astronot akan ambil dan masukkan dalam satu sistem deployer dan astronot akan keluarkan satelit itu seperti mana diarahkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi dikeluarkan daripada ISS tu maksudnya deployment. Ketika itulah satelit itu ditendang keluar daripada ISS untuk dihidupkan di angkasa. Kat sini dah jadi angkasa lah. Okey. Okey, bila dah start ditendang keluar daripada ISS, dia akan mula turn on lah. Dia dah ada power, ada kuasa. Jadi dia dah mula untuk memberi isyarat. Jadi bila dia bagi isyarat, kalau dia lalu satu kawasan yang mempunyai stesen bumi yang mempunyai frekuensi yang sama seperti satelit tersebut, dia dapat terimalah isyarat daripada satelit ini. Okey. Dan disebabkan kita menggunakan kuasa yang tinggi untuk melancarkan satelit itu ke angkasa dengan kuat, jadi dia akan ada kesan ataupun tumbling effect.
Dia akan berputar dan mengambil masa beberapa hari hingga minggu untuk ia stabil balik. Dan macam mana dia stabil? Macam tujahan tadilah ada dua jenis. Okay, sama ada menggunakan aktif ataupun pasif menggunakan magnet. So magnet tersebut dia akan align dengan magnetik bumi supaya ia kurang untuk berputar dengan laju tu. Dia tetap berputar tapi perlahan lah, sebab dia magnet yang kita pasang pada satelit tu dia align dengan magnetik bumi. Okay. Dan ketika itulah satelit akan sentiasa memberi isyarat apabila ianya lalu di satu-satu kawasan yang mempunyai stesen bumi yang menggunakan frekuensi yang sama dengan frekuensi pada satelit tersebut. Dan selesai daripada tugasnya, maksudnya dia dah kelilingi bumi banyak kali dan dah makin rapat dengan bumi, dia akan mula untuk jatuh. Bila dia jatuh ke bumi, dia dah, maksudnya dah capailah tempoh hayatnya. Dia mula berjunam ke bumi dan terbakar. Okay, kita boleh tengok video ni. The launching a satellite into orbit involves two steps process. First, the satellite has to be taken to the desired altitude. Then, it has to be pushed off at the right velocity to begin and maintain its orbit. To launch a satellite in an orbit around the Earth, launch vehicle, such as a rocket or a space shuttle, is used. A launch vehicle travels straight up only for the first few seconds of its flight. A satellite launch vehicle is a multi-stage rocket. It also contains several smaller booster rockets. The boosters give the rocket its initial thrust during launch and carry the vehicle through the early part of the flight. As the fuel in the boosters is used up, the rocket fall away and the other boosters take over. Each time a booster is dropped, the vehicle gets lighter, so it can travel faster. Itulah kargo. Kargo untuk mengupgrade ISS. When it finally reaches the proper altitude and speed, it releases the satellite into the orbit. Dia terus keluarkan satelit itu kepada roket tadi. So ada dua jenis lah tadi ya. Jadi kita hantar ke ISS, astronot melancarkan. Yang ni kita lancarkan. How a satellite works. Kita tengok macam satellite communication consists of three main components: uplink, satellite transponder, downlink. An uplink Earth station or other ground equipment transmits the desired signal to the satellite. This satellite transponder amplifies the incoming signal and changes the frequency. This satellite transponder transmits the signal back to downlink Earth station, and the ground equipment receives the signal. Satellite communication uses ground stations to send and receive microwave signals between artificial satellites, which are in orbit around the Earth. Sama macam kita belajar tadi kan, ada uplink, ada downlink, tapi saya lupa nak sentuh tentang transponder. Transponder ni sejenis alat komunikasi lah. Dia perlu kita panggil operate the signal first before dia hantar semula ke bumi. Jadi setiap sistem komunikasi perlu ada transponder. Kalau adik-adik tengok sebenarnya, tengok video tadi, satelit ni seperti postman lah konsep dia. Dia ambil signal daripada satu kawasan dan dia hantar kepada kawasan lain. Dia macam postman. Jadi sistem dia adalah untuk komunikasi dengan lebih cepat. Tak kira jauh mana sekalipun. Jadi kita boleh menggunakan aplikasi satelit untuk mendapatkan perhubungan dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Okey, saya nak kongsikan bagaimana satelit pertama UIT dilancarkan. Jadi boleh tengok sedikit tentang video. Dan serta pada ketinggian ISS tadi kan saya sebut kita nak ambil satu sistem deployer.
cuma sedikit untuk terima kasih. Ni cubicle ambil untuk CubeSat tadi. Memang ni untuk deployer. Masuk dalam deployer sebesar dan katakan supaya kita membuatkan jenis kuantum dan tapi untuk projek ni kita lakukan juga kepada sebagai peneliti bukan explanation untuk pelajaran itu ini adalah suara astronaut mana sudah menyatakan yang mereka akan dapatkan kargo yang okay. The latching end effector approaching Dragon. Ini 4 meters and closing. Roket. Okay. The Canadarm2 is 1 meter away. Initial contact. Alright. So inilah rupa apabila ianya dilancarkan ke angkasa. So ini satelit UITM-SAT-1 diikuti dengan satelit CubeSat daripada Filipina dan juga Bhutan. Ini keadaan satelit di angkasa yang diambil gambarnya diambil oleh astronot di ISS. Dan ini adalah contoh gambar bumi yang dirakamkan oleh satelit CubeSat. So boleh tengoklah bumi ni bentuknya bagaimana. Ni maksudnya pada ketinggian 400 km itulah yang diambil oleh kamera yang diletakkan di atas satelit CubeSat tersebut. Okay, adik-adik boleh juga tengok berkenaan dengan satelit pertama UITM melalui surat khabar. Okay, bercakap tentang satelit ni mesti rasa macam mungkin antara adik-adik teringin nak jadi orang yang terlibat dalam bidang satelit ini dan apakah kejayaan dalam bidang satelit ini. Jangan terfikir hanya jurutera sahaja, tidak. Sebenarnya kejayaan dalam bidang satelit ini besar, sangat besar. Kalau adik tengok kat sini, adik-adik boleh pilih sebagai jurutera, juruteknik, angkasawan, sudah tentu pengatur cara atau programmer sangat perlu. Sebab bila kita bermain dengan alat elektronik ni, kita perlu memastikan alat elektronik itu berfungsi secara automatik. Jadi nak automasikan alat elektronik tersebut, kita perlukan programming, pengaturcaraan. Jadi kalau adik-adik minat programming, adik-adik boleh jadi juga pengatur cara untuk pembangunan satelit. Okey, boleh jadi ahli astronomi, pengoperasian, sudah tentu perundangan. Kita ada perundangan dalam bidang satelit, pakar ekonomi, saintis, media dan komunikasi. Jadi pelbagai jenis kerjaya sebenarnya kalau kata nak terlibat dalam bidang satelit ini. Dan apa subjek yang perlu dikuasai jika nak melanjutkan pelajaran dalam bidang satelit? Adik-adik perlu menguasai matematik, fizik ataupun biologi, kimia, pengajian kejuruteraan, satu subjek yang juga penting terutamanya kerana adik-adik boleh belajar tentang elektronik ataupun komponen-komponen lain yang yang adalah dalam pengajian kejuruteraan ini. And then sains komputer, asas sains komputer. Okay, ini adalah antara subjek-subjek yang mungkin adik perlu kuasai untuk terlibat dalam bidang satelit. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya.
Jika adik-adik ada soalan berkenaan dengan teknologi satelit ataupun apa sahaja berkaitan, boleh hubungi saya pada email tertera di atas, atau adik-adik juga boleh sentiasa mengikuti apa lagi program yang ditawarkan oleh IEEE Malaysia Consort BTS Joint Chapter ni melalui Facebook yang tertera pada skrin. Itu sahaja daripada saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf anda tersalah kata sepanjang perkongsian tadi, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa hingga ke akhir program. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera.